Tajuk yang telah diberikan kepada kumpulan kami ialah Sekularisme, Faktor Penyebaran dan Langkah Mengatasi dari Sudut Pandang Islam. Terdapat dua jurnal yang telah dijadikan sebagai sumber rujukan. Jurnal yang pertama ditulis oleh Muhammad Yusri bin Ibrahim pada tahun 2019. Jurnal ini menceritakan tentang definisi sekularisme, sejarah sekularisme, faktor kemunculan sekularisme, bidang dan penyebaran sekularisme, implikasi dan kesan sekularisme, serta langkah mengatasi dari sudut pandang Islam. Sekularisme dikatakan muncul di Eropah bermula dari Itali pada pertengahan Masihi. Antara faktor yang dinyatakan di dalam jurnal tersebut ialah pergolakan yang berlaku di gereja, perkembangan ilmu sains, perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi. Ciri-ciri sekularisme pula dikatakan penafian terhadap ilmu-ilmu kerohanian, penafian terhadap hari akhirat, serta pemisahan antara agama dan nilai-nilai kerohanian. Penyebaran sekularisme pula dibahagikan kepada beberapa bentuk dan bidang, iaitu melalui pendidikan, penulisan, media massa dan undang-undang. Oleh hal yang demikian, terdapat implikasi dan kesan sekularisme terhadap keluhuran beragama dalam kalangan umat Islam. Ia telah memberi kesan negatif serta melemahkan keimanan dan menggoyangkan akidah umat Islam. Justru itu, terdapat langkah mengatasi fahaman sekularisme daripada sudut pandang Islam. Kefahaman mestilah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Semua umat Islam perlulah mendalami semula ajaran Islam. Serta sebagai seorang Muslim, kita perlulah tahu kewajipan kita agar timbulnya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, kefahaman sekularisme ini hanyalah agenda Barat untuk menghancurkan kekuatan umat Islam. Justru itu, kita perlulah berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jurnal yang kedua pula bertajuk Isu-isu Agama dan Sekularisme dari Ruang Sosial Politik di Malaysia. Jurnal ini ditulis oleh Azmi Aziz pada tahun 2016. Jurnal ini sedikit sebanyak telah mengupas tentang sekularisme yang terdapat di Malaysia. Jurnal ini menyatakan bahawa sekularisme adalah falsafah kehidupan yang diperkenalkan oleh British kepada Malaysia. Falsafah ini telah meresap masuk menguasai kehidupan kita dalam segenap aspek agama, sosial, politik dan ekonomi. Secara umumnya, istilah sekularisme sering diguna pakai merujuk kepada sistem politik yang diamalkan oleh sesebuah negara. Sistem politik yang bertunjangkan sekularisme ini memperjuangkan prinsip pemisahan antara agama dan negara. Agama tidak boleh campur tangan dalam semua hal yang berkaitan dengan negara. Isu-isu agama dan sekularisme dalam ruang sosiopolitik di Malaysia bermula dari kedatangan British ke Tanah Melayu. Perjanjian-perjanjian antara British dan kerajaan-kerajaan Tanah Melayu dilakukan mengikut kerangka sekularisme. Di dalam jurnal yang kedua ini juga menyatakan bahawa pentadbiran sosio-ekonomi politik di Malaysia juga bertunjangkan sekularisme. Hampir kesemua pendidikan pada masa kini bertunjangkan moden sekular. Kesimpulan yang terdapat di dalam jurnal ini ialah penerapan budaya itu sama ada kita mahu atau tidak mahu. Penerapannya juga begitu mendalam sehingga mengganggu-gugat identiti dan jati diri yang sedia ada dalam sesebuah masyarakat. Kedua-dua jurnal yang dirujuk menyatakan tentang sekularisme yang berkait rapat dengan tajuk yang diberikan kepada kumpulan kami, iaitu Sekularisme, Faktor Penyebaran dan Langkah Mengatasi dari Sudut Pandang Islam. Antara isi kandungan yang terdapat dalam jurnal yang telah kami hasilkan ialah objektif kajian yang akan dibentangkan oleh Maisarah, faktor sekularisme yang akan dibentangkan oleh Ros,
penyebaran yang akan dibentangkan oleh Maisarah, langkah mengatasi dari sudut pandang Islam yang akan diterangkan oleh Nazrin Syazwani, dan akhir sekali kesimpulan, cadangan dan implikasi yang akan diterangkan oleh Rabiatul Hasanah. Objektif kajian. Setiap kajian yang dilakukan pasti ada objektifnya. Begitu juga dengan tajuk yang kami dapat ini, iaitu sekularisme, faktor penyebaran dan langkah mengatasi dari sudut pandang Islam. Antara objektif kajian yang dilakukan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah maksud sebenar sekularisme itu dengan secara lebih mendalam. Yang kedua pula, untuk melihat isu sekularisme dalam sesebuah negara. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor munculnya sekularisme. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimanakah cara penyebaran sekularisme ini. Dan objektif kajian yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimanakah langkah mengatasi sekularisme ini dari sudut pandang Islam. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, saya akan menerangkan apa itu sekularisme. Sekular dalam bahasa Arab bermaksud Al-Imaniyah. Walau bagaimanapun, menurut jurnal yang pertama yang saya kaji dari Yusuf Al-Qaradawi, iaitu seorang tokoh Islam, penterjemahan perkataan sekular kepada Al-Imaniyah hanyalah untuk mengaburi pandangan umat Islam agar menerima fahaman tersebut. Jika kita perhatikan, maksud tersirat bagi perkataan sekular ialah Al-Ladiniyah atau Al-Aqidah yang bermaksud tanpa akidah. Hal ini demikian kerana umat Islam semestinya akan menolak sekularisme jika menggunakan perkataan ini. Secara umumnya, menurut Kamus Dewan, sekularisme bermaksud fahaman, doktrin dan pendirian yang menolak atau memisahkan agama atau ciri-ciri keagamaan daripada urusan yang tidak bersangkutan dengan agama seperti pentadbiran awam dan yang lain-lain. Menurut jurnal yang kedua, istilah sekularisme sering digunapakai kepada sistem politik yang diamalkan di sesebuah negara, iaitu sistem politik yang bertunjangkan sekularisme dan memperjuangkan prinsip pemisahan antara agama dan negara. Kemudian, saya akan menerangkan faktor-faktor kemunculan fahaman sekularisme di Barat. Faktor yang pertama ialah pergolakan yang terjadi di gereja. Perubahan sikap golongan gereja dan penyelewengan yang berleluasa dalam kalangan golongan gereja telah menjatuhkan maruah golongan gereja. Faktor yang kedua ialah perkembangan ilmu teknologi. Hal ini kerana masyarakat Barat di waktu itu berlumba-lumba hendak mengejar harta kekayaan. Dengan itu, mereka telah melupakan nilai-nilai Kristian sedikit demi sedikit. Faktor yang ketiga ialah perkembangan ekonomi. Hal ini terjadi kerana sikap masyarakat Eropah yang materialistik sehingga mereka sanggup mengetepikan nilai-nilai agama. Faktor yang keempat ialah perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini kerana wujudnya teori-teori baharu yang diwujudkan oleh ahli astronomi sehingga menyebabkan ahli-ahli agama tertarik dengan ilmu astronomi sehingga meninggalkan ilmu agama. Faktor yang terakhir, faktor yang kelima ialah penyebaran ilmu falsafah yang semakin berkembang. Penglibatan ahli agama dalam bidang falsafah telah menimbulkan pengabaian tugas. Sebagai contoh, Buddhana Burma, seorang rahib yang telah melarikan diri kerana menganggap bahawa agamanya bersifat manusia dan tidak mempercayai mukjizat. Dia akan menerangkan mengenai penyebaran sekularisme dari sudut pandang Islam. Pelbagai cara penyebaran yang telah dilakukan. Setelah munculnya penjajahan Barat di bumi umat Islam, mereka sedaya upaya berusaha untuk menyebarkan fahaman sekularisme tersebut. Dengan memanfaatkan segala ilmu dan teknologi yang dimiliki, mereka berjaya melaksanakannya.
Antara penyebaran sekularisme yang dilakukan adalah melalui pendidikan, penulisan dan media massa serta melalui undang-undang. Penyebaran yang pertama adalah melalui pendidikan. Melalui pendidikan ini terbahagi kepada pelbagai bentuk, seperti berlakunya batasan pendidikan agama Islam secara material dan moral. Pembatasan secara material ini telah membuka pintu seluas-luasnya kepada pendidikan yang kosong dari ajaran agama. Pendidikan ini diberikan kemudahan dari segi material sebagai contoh bantuan kewangan. Namun, pendidikan Islam dibataskan bantuan kewangan, bahkan tidak menerima apa-apa bantuan sekalipun. Hal ini kerana segala bantuan hanya terarah kepada pendidikan sekularisme sahaja. Selain itu, mereka juga membezakan antara guru agama dan juga guru umum. Hal ini boleh menyebabkan orang ramai tidak memilih bidang agama kerana mereka beranggapan bahawa masa depan mereka akan sunyi. Penyebaran sekularisme yang kedua, iaitu melalui media massa. Penyebaran ini melibatkan jutaan orang yang menonton, membaca dan mendengar program-program yang disediakan. Setiap tutur kata dan penulisan yang ditayangkan itu memainkan peranan yang banyak. Hal ini kerana mereka banyak menayangkan program-program yang bukan ilmiah yang dapat merosakkan minda manusia. Sebagai contoh, filem percintaan, fantasi, hiburan dan sebagainya. Sepatutnya media massa dijadikan sebagai mimbar dakwah, bukannya tempat untuk menayangkan perkara-perkara yang mendatangkan kemungkaran. Oleh itu, pihak media massa perlulah memainkan peranan untuk martabat, peribadi, maruah dan minda seseorang. Penyebaran yang ketiga adalah melalui undang-undang. Sekularisme ini dapat disebarkan melalui undang-undang apabila pemegang ajaran sekularisme ini berusaha untuk menjatuhkan dan menghapuskan undang-undang Islam dalam sesebuah negara. Mereka akan memastikan undang-undang Islam tidak akan dirujuk walau dalam apa hal sekalipun, sehinggakan Islam kelihatan tinggal rangka sahaja. Malaysia merupakan salah satu negara yang telah menjadikan undang-undang British sebagai panduan setiap perkara di dalam negara. Namun, ada juga beberapa undang-undang Islam yang telah digunakan di dalam negara ini, seperti perkahwinan Islam, pembahagian harta dan sebagainya. Ini adalah sebahagian daripada rancangan golongan sekular untuk memesongkan umat pada masa kini. Seterusnya, saya akan membentangkan langkah untuk mengatasi sekularisme dari sudut pandang Islam. Sudah jelas dinyatakan bahawa sekularisme mendatangkan permasalahan dan impak yang negatif kepada umat Islam. Sekiranya masalah ini tidak dibendung oleh mana-mana pihak, sekularisme akan terus menyesatkan pemikiran umat yang lemah. Langkah pertama untuk mengatasi sekularisme ialah para ilmuwan Islam hendaklah mengadakan kelas-kelas pengajian agama dan berusaha memberikan gambaran kepada umat Islam melalui katalog, ceramah, rujukan ilmiah untuk memberikan gambaran kepada umat Islam. Pembelajaran yang diberikan kepada mereka ini dengan tujuan agar dapat menguasai segala ilmu dan prinsip-prinsip Islam supaya mereka tidak terjerumus dengan perkara yang bertentangan dengan kehendak Islam. Ajaran Islam sangat memelihara umatnya dalam membina iman dan rohani yang terbuka tanpa sebarang paksaan. Dan ia menjadi kewajipan kepada semua untuk mempertahankan ketulinan keilmuan Islam untuk disebarkan ke seluruh negara. Langkah yang kedua ialah kita mestilah mendalami semula ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh sebagai hamba Allah dan sebagai umat Islam di muka bumi ini. Hanya dengan ilmu pengetahuan yang memelihara dari kesesatan, menimbulkan perasaan takut kepada Allah, menggerakkan ketaatan dan menunjukkan kepada jalan beramal yang betul sahajalah kebangkitan dan kesedaran umat Islam pada hari ini dapat betul-betul menghancurkan pengaruh ideologi yang sesat di dalam masyarakat umat Islam pada masa ini. Penghidupan semula sunnah dalam kehidupan amat penting bagi memastikan
sekularisme dapat dilupakan dari sudut pandang Islam. Yang ketiga, pemikiran yang mengagungkan amalan dan ajaran dari Barat hendaklah dihentikan. Kita sebagai umat Islam mestilah menyadari bahawa antara tujuan pembangunan teknologi adalah untuk mengkaburkan dan menyesatkan pemikiran dan kefahaman. Amalan dari Barat bukan sahaja meracun pemikiran umat Islam, malahan boleh melalaikan diri manusia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Langkah yang terakhir adalah penggunaan media massa dalam menyebarkan ajaran Islam. Bagi memastikan ajaran Islam dapat diperluaskan secara mudah pada masa kini, umat Islam juga perlu menggunakan teknologi untuk memperluaskan ajaran Islam. Sebagai contoh, penggunaan media massa seperti televisyen ataupun penggunaan internet untuk pengeluaran artikel serta kelas agama secara atas talian. Maka saya simpulkan di sini, penggunaan akal manusia hendaklah digunakan sebaik mungkin dalam membezakan mana baik dan mana buruk dalam membuat sesuatu keputusan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jadi, adakah anda sudah memahami tentang sekularisme, faktor penyebaran dan langkah mengatasinya dari sudut pandang Islam? Jika ya, marilah kita bersama-sama mengambil iktibar dan pengajaran dari apa yang diperjelaskan oleh rakan-rakan saya tadi. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada kedua-dua jurnal yang telah menjadi bahan rujukan kami, iaitu isu-isu agama dan sekularisme di dalam ruang sosiopolitik yang ditulis oleh Aziz Azmi, serta sekularisme, faktor, langkah penyebaran dan cara-cara mengatasinya dari sudut pandangan Islam yang ditulis oleh Muhammad Yusri bin Ibrahim. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada kedua-dua jurnal yang telah menjadi bahan rujukan kami ialah kesan penjajahan Barat telah memberikan impak yang besar dalam komuniti masyarakat kita. Ia membuatkan sehingga masyarakat tergugat dengan identiti jati diri yang tersedia ada dalam diri mereka. Kita perlulah berpegang teguh dengan ajaran Allah SWT dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita supaya kita dapat lebih memahami dan menentang isu-isu sekularisme. Jadi, kita sebagai umat Islam yang bersatu padu perlulah menentang dan mementeras isu-isu sekularisme yang terjadi dalam komuniti masyarakat kita. Hal ini kerana kita perlulah melindungi generasi yang akan datang daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diingini, dan supaya dengan harapan dapat melahirkan generasi yang berminat kelas pertama supaya dapat memimpin negara kita pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Kumpulan kami juga telah menghasilkan 5 cadangan tentang cara mengatasi sekularisme serta implikasi. Pertama, pihak tertentu perlulah mengadakan kempen tentang sekularisme supaya dapat menyebarkan pengetahuan ini dengan lebih luas kerana tidak semua orang tahu dan jelas tentang perkara ini. Hal ini dapat membuka mata mereka dari sekecil perkara sehingga besar untuk mengetahui bahawa sekularisme ini datang dalam apa jua bentuk. Kedua, kita perlulah menggalakkan orang ramai untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti aktiviti bersukan ataupun aktiviti berilmiah. Hal ini supaya dapat mendidik masyarakat kita untuk meluangkan masa dengan benda yang mendatangkan manfaat serta dapat melahirkan masyarakat kita yang sentiasa bekerjasama dalam melakukan apa jua sekalipun. Ketiga, umat Islam perlulah meninggalkan sifat yang tidak berfaedah seperti mengagungkan dan mempraktikkan ketamadunan Barat dalam kehidupan seharian yang tidak mendatangkan faedah kepada diri sendiri. Jadi, umat Islam digalakkan untuk menyanjungi ketamadunan Islam seperti mencintai Rasulullah, menyayangi para ilmuwan dan alim ulama supaya menjadi panduan dan ikon kehidupan kita. Keempat, pihak yang bertanggungjawab perlulah mengadakan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat seperti aktiviti halaqah Al-Quran secara berkala. Aktiviti ini perlulah dianjurkan kepada setiap umat yang beragama Islam tidak mengira umur untuk mereka bersama-sama mendalami dan memahami tentang ilmu Islam secara baik dan sempurna. Kelima, pihak berkuasa yang mengawal tentang media massa perlulah bertanggungjawab dengan menapisi segala isi kandungan yang dilayari di media massa supaya tidak menjadi punca tentang kelalaian dan kerosakan pada umat Islam. Hal ini tidak boleh dipandang enteng supaya kita dapat melahirkan generasi yang bertamadun, berfikiran kelas 1 dan berilmu tinggi.